Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya bersiaran secara live di 4 platform. Yang pertamanya adalah YouTube saya. Assalamualaikum semua yang mengikuti live saya di YouTube. Di TikTok saya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Di Facebook saya dan juga di Instagram saya. Jadi siapa yang nak mendapatkan link untuk ke 4 media sosial saya tu, nanti saya akan update dah dekat setiap platform media sosial saya. Jadi mohon saudara-saudara semua untuk share lah. Yang biasa tengok di Facebook tu, teruskanlah pergi tengok di Facebook. Tak payahlah tengok kat tempat lain sebab Facebook ni dia ada manfaat besar lah bagi saya. Jadi kalau view drop, tuan-tuan tak share, kalau tak share di Facebook, rugilah. Sebab ranking pengguna media sosial nombor 1 di Malaysia adalah di media sosial Facebook, nombor 1. Jadi hak tu yang kena share bagi hebat dulu. Baru yang lain. TikTok ni dia ranking nombor 4. Nombor 2 adalah YouTube. Okey tuan-tuan. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Lang Buana Harimau Jeram. Alamak balong nama geram tu, tengok bahaya. Topik KPB Muhammad Azri Salmi Zulkarnain Naing Laros dah bertaubat. Apa soalan ni? Kau dah bertaubat ke belum? Amboi lebay rapat tengok. Ni lebay ni Al-Barakah punya lebay. Nak dapatkan boleh nanti kita cerita-cerita kat tepi Okey tuan-tuan, baru balik ya. Omai balik, baru balik. Ben Razmin Afifi Aidil Edi Putra Nazri Marbob. Hari ini masjid yang keempat saya pergi ada list di Facebook masjid-masjid yang saya pergi. Tuan-tuan boleh tengoklah. Saya target bulan ni saya nak pergi 30 masjid untuk mendoakan kepimpinan kita, yang mana ta'ananya semoga mereka diselamatkan daripada penganiayaan manusia ini tuan-tuan. Mahathir FCB Hadri Bentaib Razwan Wan, Waalaikumsalam. Mirul Baron, Waalaikumsalam. Camar Sejagat, Kak Ikin Hussein, Kahar Madani. Loh, mai kacau tahun ni pula. Sampat, Waalaikumsalam. Salam Fiq, ya. Sihat sihat alhamdulillah. Jaha Manaf Pok Baby, takbir, Allahu Akbar. Hazri Okey tuan, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Mukadimahnya hari ini saya lambat sikit start live tadi sebab saya ahli bersatu Aluk Start. Jadi saya tadi balik tadi saya dapat satu video yang mengatakan gerai di Alur Mengkudu. Gerai di Tandop. Gerai di Tandop dirobohkan oleh penguatkuasa. Maka saya pun telah menelefonlah Majlis Perbandaran Aluk Start untuk mendapatkan kenapa gerai tersebut telah dirobohkan. Waalaikumsalam Broken Angel, Puteri cantik semua, Waalaikumsalam. Okey saudara semua, jadi itulah tuan-tuan, bulan puasa mereka menasihati kita jangan buat fitnah, tapi mereka buat fitnah. Jadi saya nak ceritakan kat sini part ni tuan-tuan boleh kerat lah supaya nak menjawab fitnah ni. Tuan-tuan boleh kerat dan sebarkan. Saya bagi tahu Okey, yang pertamanya, gerai-gerai yang diroboh tersebut dahulunya mereka berniaga dengan menggunakan lesen perniagaan roda 3 ke 4, tak pasti saya. Roda 3 kot. Dia bagi tahu tadi, saya tak sempat catat. Jadi mereka ni asalnya mereka mohon untuk berniaga menggunakan lesen perniagaan roda 3. Jadi selepas itu mereka mula untuk membuat gerai. Mereka membuat gerai dengan mereka membina bumbung, meletak simen dan sebagainya di kawasan yang mana mengganggu lalu lintas. Jadi dan juga pihak penguatkuasa Aluk Start telah pun menghantar notis beberapa kali kepada mereka kerana telah pun mengganggu lalu lintas dan juga mengganggu perniagaan orang lain. Jadi bila notis tersebut dihantar, mereka mengabaikan notis tersebut. Jadi apa yang saudara perlu faham dekat sini adalah
pihak penguatkuasa Bandaraya Al-Ustaz tidak pernah menghalang mereka berniaga. And mereka boleh berniaga macam mana dulu mereka berniaga, tapi mereka tidak boleh membina fasiliti. And mereka bina bumbung, gerai dan sebagainya sehingga mengganggu lalu lintas. Dan untuk pengetahuan saudara semua juga, pihak penguatkuasa Bandaraya Al-Ustaz bagi tahu saya bahawa kawasan tersebut adalah Bazar Ramadan dan kawasan bazar. Jadi apabila mereka mengambil membuat kedai dengan keluasan yang besar di atas tanah kerajaan, maka mereka mengganggu peniaga-peniaga Melayu yang lain. Dan banyak orang nak berniaga di situ tak boleh berniaga sebab tapak Bazar Ramadan tersebut telah pun dibina gerai bagi seseorang. Maka itulah sebabnya pihak penguatkuasa yang setelah pun berunding, bukan tak berunding, telah pun berunding dan telah pun menghantar beberapa notis, tetapi mereka tetap juga mengingkari notis tersebut. Maka tindakan diroboh itu telah pun diberitahu dan dimaklumkan kepada mereka bahawa pihak penguatkuasa akan meroboh, bukan tiba-tiba pergi roboh macam yang kata video viral ni, pembohong sahlah, cukup pembohong. Jadi mereka telah pun memaklumkan bahawa mereka akan merobohkan gerai tersebut untuk memberi laluan kepada peniaga-peniaga lain untuk mereka juga mencari rezeki pada bulan Ramadan, selain daripada untuk memberi ruang yang lebih ramai kepada orang untuk menyertai Bazar Ramadan tapak Bazar Ramadan. Jadi tuan-tuan, itulah fitnah-fitnah yang telah pun dilemparkan oleh mereka ini kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, sedangkan tidak ada kaitan pun dengan MB pun cerita ni. Jadi dia melibatkan penguatkuasaan di peringkat PBT itu sendiri. Jadi itulah hakikat yang sebenarnya tuan-tuan. Jadi mereka ini tidak ada benda lain. Mereka seperti biasa saya beritahu pada tuan-tuan, mereka nak menang dalam pilihan raya. Bukan mereka nak menunjukkan kebaikan kepada rakyat, bukan mereka nak menunjukkan bahawa mereka cuba nak buat sesuatu di negeri Kedah. Tetapi mereka nak menang dalam pilihan raya dengan kaedah untuk mereka fitnah, untuk mereka bohong, untuk mereka menipu. Inilah trend yang dimainkan oleh ahli parti daripada Pakatan Harapan. Yang mana tuan-tuan tengok akhirnya apabila rakyat mengundi mereka kerana percaya dengan pembohongan dan fitnah yang dilemparkan oleh mereka, di akhirnya saudara-saudara tengok apabila mereka mentadbir negara sekarang ini, apa yang berlaku dekat negara kita? Mereka lemah dalam pengurusan dan pentadbiran negara. Yang mana hari ini rata-rata rakyat tertekan dengan peningkatan kos sara hidup, dengan orang kata bebanan hutang, dengan harga barang yang mahal dan sebagainya. Okey saudara, hari ni tadi kita sembang pasal Kedah ni, kita lanjut sikit di Kuala Lumpur. Hari ni di Kuala Lumpur hujan. Saya nak cerita benda ni, nak bagi tahu sikitlah kepada saudara. Bila hujan, maka peniaga-peniaga yang mana mereka ni meniaga barang yang mereka sediakan boleh meniaga pada hari itu sahaja. Contohnya macam air balang, lepas tu apa lagi yang mereka boleh meniaga pada hari itu, kuih-kuih dan sebagainya, mereka terpaksa buang. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang singgah pergi ke Bazar Ramadan, tidak ada orang yang singgah untuk membeli, maka di situ penjualan mereka menurun. Jadi saudara semua, apa yang saya nak kongsikan di sini, ada rakan-rakan kita, ada rakan-rakan ya, semua negeri hujan. Okey, tak apa, sebab saya duduk di Kuala Lumpur semua negeri hujan, tapi tak apa, saya cerita di Kuala Lumpur. Jadi ada di rakan-rakan kita ni, mereka ni berniaga. Ada yang berniaga kuih, ada yang berniaga air balang dan sebagainya untuk menambah pendapatan. Hari ni tuan-tuan, WhatsApp mesej menghujani WhatsApp saya. Mengadukan kepada saya bahawa inilah mereka punya makanan tak dapat jual, modal nak berniaga besok tak ada dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, baru saya faham sekarang ni keadaan rakyat tuan-tuan. Dulu orang berniaga sebab berniaga ni adalah satu keuntungan. 9/10 kejayaan itu berasaskan kepada perniagaan. Jadi orang duk ligan tu lah, dia tak nak buat kerja lain, dia nak berniaga sebab dia nak dapat keuntungan dan sebagainya. Tapi betul lah, sekarang pun berniaga nak dapat untung juga. Tapi apa yang saya memahami sekarang ni saudara semua, apabila rakyat ini mereka menerima
gaji bulanan. Adalah mereka buat kerja yang pertama, kerja swasta dan sebagainya. Mereka dapat pendapatan 1,500. Jadi pendapatan 1,500 ini mereka leburkan dalam perniagaan supaya mereka tak ganggu 1,500 ini sebab nak bayar hutang. Jadi daripada hasil perniagaan itulah harian punya perbelanjaan mereka. Sebagai contohnya, mereka menggunakan duit gaji mereka sebagai modal untuk berniaga. Dan keuntungan hari itu, contohlah, untung RM50, untung RM100, itulah yang digunakan untuk mereka makan dan minum dalam kehidupan sekarang ini. Jadi saya merasakan bahawa saya amat sedih dengan apa yang berlaku. Dengan apa yang berlaku dalam keadaan Malaysia sekarang ini, yang mana hari ini yang mana hari ini rakyat hari ini terpaksa buat dua kerja. Saya bukan nak salahkan Hujan, ni masalah dia tuan-tuan. Saya ni, bila saya bercakap dengan orang yang pemikiran dia rendah, dia tak faham tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan yang daripada penyokong Perikatan Nasional, yang berpemikiran tinggi, yang berpendidikan tinggi ni, memahami apa yang saya cuba sampaikan kepada saudara, betul? Jadi yang mana tak berapa nak faham ni, saya tak tahulah kan. Biasalah penyokong-penyokong daripada sebelah Pakatan Harapan ni, kebanyakannya mereka ini adalah daripada golongan-golongan yang tidak berpendidikan tinggi. Jadi mereka sukar nak memahami apa yang saya cuba sampaikan. Saya nak bagi tahu dekat sini bahawa rakyat hari ini terpaksa buat dua kerja untuk menampung kehidupan seharian dia. Kalau dia gunakan duit gaji dia, contohnya dia gaji RM2,000, dia guna RM2,000. RM2,000 tu adalah untuk dia bayar hutang saja. Untuk dia bayar sewa rumah, bil elektrik, untuk dia bayar kenderaan dan sebagainya. So dia tidak ada duit untuk dia belanja. Makanya hari ini dia kerja saja. Dia kerja sebulan hanyalah untuk nak bayar nak bayar hutang saja. Nak bayar sewa rumah saja, nak bayar bil elektrik saja. Jadi tak termasuk duit makan dia. Maka dia terpaksa berniaga ataupun buat kerja yang lain adalah untuk menampung makan minum anak dia tu. Jadi itulah yang saya nak cuba nak sampaikan kat sini pada hari ini. Jadi yang mana rakan kita yang tak pernah berniaga, sebelum-sebelum ni kita nampak dia berniaga sekarang ini. Jadi ini yang saya nak sampaikan. Kadang-kadang orang Pakatan Harapan ni dia tak faham, tapi saya yakin saudara memahami apa yang saya perkatakan pada yang saya cuba sampaikan. Saya rasa semua orang faham. Jadi itulah keadaannya saudara yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Hari ini tuan-tuan tengok, dengan berlakunya kenaikan harga ayam, sotes ayam, berlaku kenaikan harga ayam. Saya dah cakap dah sebelum ni, saya bagi tahu. Saya kata kalau harga ayam sebelum bulan Ramadan adalah pada kadar RM9.50, maka apabila kita bertemu sahaja bulan Ramadan dan juga hari raya, harga akan mencecah 10 hingga ke RM11. Siapa ingat apa yang saya kata? Siapa ingat apa yang saya kata? Saya bagi tahu sebab apa? Kita bermula dengan harga yang tinggi bila kita pergi tempuh satu hari perayaan yang semua orang tertumpu kepada perkara itu. Semua orang nak beli ayam dan sebagainya untuk niaga dan sebagainya. Dia punya demand dia akan bertambah. Bila demand dia bertambah, maka harga akan naik melonjak. Jadi itulah yang berlaku sekarang ni. Harga itu naik melonjak kerana harga sebelum ini sangat mahal. Dan tidak pernah harga ayam dan telur mahal sebagaimana zaman di bawah pemerintahan kerajaan hari ini. Saudara, mana ada pernah kita beli telur sepapan 15 sebelum ni? Tak pernah. Dalam kerajaan daripada zaman Tunku Abdul Rahman sampailah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tak pernah beli telur harga RM15 sepapan. Tapi sekarang ini, masa zaman pemerintahan mereka, kita beli telur harga RM15 sepapan. Jadi saudara semua, dulu mana pernah kita beli ayam? Bukti apa semua orang ada kat sini. Takkan saya nak tunjuk di sini, saya kena blok lagi TikTok saya. Mana ada kita beli orang kata apa, ayam bulat cecah sampai RM13, RM14. Tak pernah berlaku sekilo. Tapi sekarang ini saudara semua berlaku.
Jadi kalau mereka mengatakan bahawa kerajaan yang terdahulu itu teruk, yang mana mereka terpaksa mengambil alih kerajaan dalam keadaan sekarang ini, untuk memperbaiki kerosakan, saya nak bagi tahu kerajaan yang terdahulu di bawah pemerintahan Barisan Nasional 60 tahun telah pun buat yang terbaik untuk rakyat. Selepas Barisan Nasional diberi pula kepada Pakatan Harapan dalam masa tempoh 22 bulan mereka melingkupkan negara. Hutang daripada 676 bilion, dan saya dipahamkan mengikut kepada laporan Bank Negara semasa Tan Sri menjadi Perdana Menteri, hutang negara mencecah 979 bilion. Daripada 676 pergi 979 bilion, saudara semua. Jadi tuan-tuan, 60 tahun kita perintah negara elok dah. Lepas tu zaman Perikatan Nasional kita ambil alih, kita memperbaiki kerosakan yang mereka telah buat dah baik dah. Kita dah berjaya keluar daripada wabak yang mana mereka sendiri pada waktu itu yang tidak menutup pintu sepadan, kita berjaya memperbaiki negara, dan sekarang ini mereka mengambil alih semula negara dan merosakkan ekonomi negara kita. Sebab itulah saya bagi tahu kepada saudara, apabila rakyat termakan dengan agenda perbodohan rakyat. Awak duk sini tangan macam duk ceramah agama pula. Aduh. Saya antara. Okey. Okey tuan, nak berbetul tangan Ustaz. Duk sini pula kan. Taklah pakai jubah kan. Okey, kawanku tu duk gelak pula kali hantar mesej sepak tangan macam tu, ada jadah hampa-hampa. Aku tengah duk buat live ni, janganlah duk kacau aku, hampa dia teruk betul perangai. Okey, datang mana tadi tengok, lupa bila. Aduh, tengok nak record balik dia penat lah, tu dia kata jangan kacau. Nah, aduh. Tu dia kata jangan duk kacau. Aduh, datang mana? Datang mana tadi? Apabila rakyat termakan dengan agenda perbodohan rakyat, maka mereka tersalah membuat pemilihan. Mereka yang mempertikaikan kerajaan terdahulu, saudara semua. Mereka ini tidak tahu untuk mentadbir negara. Mereka cakap macam-macam, ada formula itu, ada formula ini, nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Pelbagai pembohongan yang mereka gunakan dalam kempen pilihan raya, itu rasuah LCS, ini macam-macam, semuanya tak betul. Di akhirnya apabila mereka mentadbir negara, mereka lantik orang yang mereka kata rasuah itu duduk di jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Yang mereka kata sakau duit negara, mereka lantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Yang dahulu mereka katakan bahawa kerajaan PN, kerajaan Barisan Nasional, melantik kroni-kroni kat dalam ALC. Hari ni saudara tengok, Husam Musa, kroni mereka lantik. Ashraf Wajdi dan kroni duduk dekat Mara. Petronas lagilah, nepotisme tu. Lepas tu apa lagi? Yang mana mereka katakan sebagai amalan nepotisme, apabila mereka memerintah, maka mereka letak anak beranak mereka dekat dalam kerajaan hari ini. Inilah yang berlakunya saudara semua, Rizda dan sebagainya. Jadi inilah saya nak bagi tahu kepada rakyat. Kalau rakyat masih lagi percaya dengan agenda kebodohan rakyat, maka rakyat akan menyebabkan negara kita akan mengalami malapetaka yang sangat dahsyat dalam negara kita. Sebab apa? Mereka yang raja formula ini, yang pandai bersastra dan sebagainya, mereka ini tak pandai mentadbir negara. Mereka hanya tahu cakap, minyak turun, MyV turun, itu turun, ini turun, dan di akhirnya apa yang berlaku? Tuan-tuan boleh tengok dan nilai sendiri, saudara semua. Okey, tuan-tuan, tadi saya ada baca satu soalan, saya tak boleh tag balik tak siapa tadi? Dia punya soalan dia cantik. Ni Hazanah Nasional. Tuan-tuan, dulu mereka kata pengurusi YMDB tidak ada duit, bincang dengan Menteri Kewangan.
Menteri Kewangan bincang dengan Perdana Menteri. Jadi hari ini pun sama juga. Pengarah Khazanah bincang dengan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan bincang dengan Perdana Menteri. Jadi apa yang mereka cakap dahulu, saudara semua, dan apa yang mereka tipu rakyat dahulu, sekarang ini mereka lakukan. Mereka buat benda ini semua. Ini menunjukkan bahawa apa, tuan-tuan? Selama 25 tahun, laungan reformasi itu hanyalah laungan untuk mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri semata-mata. Laungan reformasi ini bukanlah untuk membela rakyat yang susah, yang duduk dekat rumah kos rendah, yang duduk dekat luar bandar. Sekarang, tuan-tuan, mereka tidak menyebut tentang rakyat yang susah di bawah sana. Mereka tidak hirau tentang rakyat yang duduk di rumah kos rendah. Malah mereka tidak pernah pun membentangkan berkaitan dengan rakyat-rakyat yang duduk di luar bandar dan sebagainya. Yang mereka tahu sekarang ini, apabila mereka menjadi kerajaan, mereka mengagihkan jawatan dan kekayaan sesama mereka. Jadi kalau mereka sebut tentang ini adalah parti yang derita, dibina atas kesusahan rakyat, rakyat yang tinggal di rumah kos rendah, rakyat yang susah di luar bandar, Melayu, Cina, India, kita inginkan keadilan bagi mereka, reformasi. Tuan-tuan pergi ludah muka dia orang ni. Sebab apa? Sebab apa yang mereka cakap itu sebenarnya mereka tipu semata-mata. Okey, tuan-tuan, awak walanon banyak sangat hari ni. Saya pun tak pasti. Mereka ni suka tengok live saya. Saya ulang. Saya baca buang dulu kopi Taufik rasa molek nak mengadu domba sama je Fik, siapa yang memerintah macam tu juga. Oh, siapa nak suruh saya buang kopiah? Saya heran, tuan-tuan, siapa nak suruh kita buang kopiah? Tuan-tuan, adakah dengan saya pakai kopiah sekarang ni nampak saya macam mufti dan sebagainya? Jews pun pakai lebay atas kepala. Semua orang, ada yang Kristian Ortodok membubuh lebay atas kepala. Dia bukan tengok kepada pemakaian seseorang tu. Dia tengok kepada akhlak orang tu. Apa yang saya cakap ni, kalau tak betul, saya tanggunglah dosa dia. Tapi kalau saya cakap benda ni betul, sedara menafikan kebenaran dan masih lagi dengan agenda untuk menipu dan memperbodohkan rakyat, maka sedara juga menanggung dosanya. Okey, tuan-tuan, aduh, bila kita blok dekat mereka, kita blok mereka main kat Facebook, mereka main kat YouTube saya, mereka main kat Instagram saya, mereka ni kacau tu ya. Okey, tuan. Ngan kopiah pun koyak. Itulah pasal dia. Sagi kat YouTube pun saya blok lepas ni. Penyatuk Umar 100 tahun Islam harus bangkit. Islam harus bangkit apabila orang Islam tu berpegang pada Islam. Islam tidak akan bangkit kalau masih lagi ada orang yang mempercayai orang-orang yang munafik ni. Jadi kita ada chances untuk kita menubuhkan kerajaan yang majoritinya adalah orang Islam. Tapi sebenarnya kita telah pun, ya YB Fatul Huzair duduk dekat Facebook pula. Selalu dia main kacau saya kat TikTok, ni main kacau saya kat Facebook pula. Okey YB jadi saya tak mahu sebut lah pasal lawatan Malaysia tu. Saya bagi tahu dah lama dah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, negara yang berminat untuk melabur kat Malaysia ni saya tak tahulah. Saya faham tuan-tuan banyak share kat saya gambar pasal dia pergi ke Arab. Raja Salman tak mau mau menyambut dia, tak mau sambut dia. Dia pun duk tunggu macam orang bodoh. Lepas tu sampai kawan tu tak mau jumpa dia, last kali balik abang kata nak buka puasa. Jadi saya tak mau pergi ke situ lah, tuan-tuan. Sebab apa? Saya dah bagi tahu dah dulu.
Bukan kata negara Arab saja, mana-mana negara pun tidak berminat untuk melabur dekat Malaysia sekarang ni. Tuan-tuan pernah dengar tak tentang High-Tech yang buat rumah kat Malaysia? Hari ni dia tak melabur kat Malaysia, dia melabur dekat Indonesia. Jadi sebab apa? Dia bergabung dengan syarikat perumahan Jepun dan mereka melaburkan perniagaan mereka di Indonesia. Sebab apa mereka tidak berminat untuk melabur di Malaysia? Sebab mereka tahu yang pertama sekalinya adalah rakyat Malaysia tidak ada kuasa untuk membeli. Kalau mereka bawa produk mereka main walk keluar di Malaysia tapi tak ada orang nak beli, buat apa mereka nak melabur? Rugi saja dia buat bisnes di Malaysia tapi rakyat di Malaysia semua miskin, tidak ada kuasa untuk membeli disebabkan pemerintahan sekarang ni. Jadi untuk apa dia nak main melabur? Lebih baik dia pergi melabur dekat Indonesia. Lepas tu adalah kerana input cost yang terlampau tinggi. Dan dengan peningkatan kos elektrik sebanyak 44% kepada industri-industri sebagaimana yang dilaporkan oleh multinasional dan sebagainya. Jadi bila berlaku daripada sudut kos, bagaimana orang nak main melabur? Dia kena kos yang tinggi, tuan-tuan. Pelabur-pelabur ni kebanyakannya adalah berpemikiran kapitalis. Mereka nak cari untung. Lagi besar keuntungan, lagilah mereka nak main melabur. Tapi kalau keuntungan mereka mengecil dan boleh menyebabkan mereka rugi, mereka nak main melabur untuk apa? Dengan bursa merudum, ringgit tidak menentu, jadi mereka terpaksa belanja lebih. So bukan kata Arab, mana-mana negara. Sebab itu, kalau tuan-tuan buka dekat dalam trading ekonomi, saya bukan cerita politik, saya cerita ekonomi. Saya cerita ekonomi, saya faham. Orang-orang daripada Pakatan Harapan ni, kebanyakannya mereka tak faham. Sebab apa? Yang mengundi Pakatan Harapan ni, kebanyakannya mereka ni adalah macam saya kata tadi, dia berpendidikan rendah. Jadi mereka kebanyakannya adalah yang tidak berpendidikan tinggi. Jadi mereka tak faham bila saya cerita tentang ekonomi. Tapi tak apa, saya faham kedudukan anda. Sebab takat tu ya label pemikiran anda. Jadi anda tahu Abang Non saja, lain kamu tak tahu. Jadi tak apa, saya boleh buat kelas tentang ekonomi. Nanti saya ajak kepada orang-orang daripada Pakatan Harapan. Sebab mereka tak faham. Tapi tak apa, saya nak ceritakan kepada orang yang memahami. Yang tak faham tu tak apalah, nantilah kita cerita. Yang faham tu biarlah mereka dengar dulu. Dia macam itulah bila kita masuk kelas ni kan. Jadi saya minta maaf lah kepada orang-orang Pakatan Harapan yang tak faham. Saya quote daripada trading ekonomi. Tuan-tuan boleh tengok indeks kepercayaan perniagaan ataupun indeks yang mana mereka dipanggil sebagai adalah indeks kepercayaan perniagaan lah di Malaysia. Yang mana kebanyakan orang kalau berdasarkan trading ekonomi telah pun turun daripada 98.50 turun pada 89.80 kalau tak silap saya. Betulkan saya kalau salah. Yang mana banyak orang hari ini tidak tertarik untuk melabur di Malaysia. Mereka lebih memilih untuk melabur di Thailand, Indonesia, Filipina dan juga di Kamboja. Mereka tidak berminat untuk melabur di Malaysia. Sebab apa? Sebab bagaimana yang saya beritahu kepada saudara semua tadi, kerana suhu politik yang tidak stabil. Kerajaan yang tidak stabil bila-bila masa boleh rebah. Dengan rakyat yang tidak ada kuasa membeli. Ringgit tidak menentu, input cost yang tinggi. Maka disebabkan itulah mereka tidak mau melabur. Jadi saya faham sebab apa Arab tidak mau berjumpa dengan kita punya Perdana Menteri. Dan kita memahami benda tu bukan saja Arab, tuan-tuan. Kemungkinan besar jugalah negara-negara seperti Euro dan sebagainya pun tidak akan datang untuk melabur ke dalam negara kita. Kerana apa? Kerana apa yang saya sebut tadi. Jadi tuan-tuan, begitulah laporan daripada Bank Dunia bertarikh 23 Februari tahun 2023 yang mengatakan bahawa kita mungkin akan mengalami masalah daripada mengucupnya keluaran negara kasar kita.
Dan kerana rakyat tidak ada kuasa membeli, dan begitu jugalah dengan FDI yang akan mengucuk. Jadi banyaklah alasan yang mereka bagi. Rusia, Ukraine perang lah, perjanjian AUKUS, Australia lah, macam-macam lah alasan mereka bagi. Tapi yang sebenar-benarnya adalah kerana mereka tidak tahu untuk mentadbir negara dan menguruskan negara dengan baik. Okey, saudara. Cerita kat rakyat konon-kononnya Pak Arab nak jumpa, tapi Pak Arab tak mau jumpa. Jahatnya mulut, tak tahu bulan puasa ke apa. Hayati Ismail, jahatnya mulut apabila saya membelit lidah saya. Tapi kalau saya menceritakan apa yang telah pun dilaporkan dalam akhbar, saya menceritakan, tu bukan jahat mulut, saudara. Pergilah tegur orang-orang Pakatan Harapan tu. Kalau tiba-tiba Perdana Menteri keluar surat kata dia dijemput oleh Raja Arab untuk datang, tiba-tiba pergi ke sana, Raja tak mau jumpa, so macam mana? Saya cuma cerita apa yang dilaporkan. Saya bukan pandai-pandai cerita. Apa yang lapor tu saya ceritalah, yang tak lapor saya tak ceritalah. Habis tu kalau tuan-tuan baca Esro Awani bernama dan sebagainya yang melaporkan perkara ini, adakah tuan-tuan nak kata amboi wartawan ni mulut jahat tu bulan puasa ni? Dah, mereka lapor. Melaporkan apa yang berlaku. Betul tak saudara semua? Kita melaporkan apa yang berlaku, kan? Bukan kita membuat fitnah. Sebagai contoh mereka yang buat fitnah yang mengatakan MB Kedah meroboh kedai di Alok Start pada bulan puasa. Itu adalah fitnah, saudara. Okey, apa lagi? Hari ni saya tak buat slide ni hari ni. Apa tanya soalan saya ni lah. Saya baca lah, saya respon lah. Okey tuan-tuan, apa lagi isu dah? Saya cerita pasal anak muda lah hari ni tuan-tuan. Supaya MP-MP kita ni, YB Fatul Huzair pun ada dalam ni, supaya dia mendengar. Saya risau tentang masa depan anak muda pada hari ni, saudara. Tuan-tuan tengok rakan-rakan yang sebaya dengan saya, yang lahir pada tahun 1991, 1990, 1989. Ada lagi di antara mereka-mereka ini yang masih lagi tinggal bersama dengan ibu bapa mereka. Ibu bapa yang dahulunya bekerja yang menganggap okey, bila mereka pencen mereka boleh rehat dengan pergi umrah, haji dan sebagainya, dan di akhirnya mereka terpaksa untuk menjaga anak mereka yang masih besar. Saya minta maaf kalau ada di antara kita yang duduk dalam keadaan yang sebegitu. Saya bukan nak menghina, tapi saya nak ceritakan. Ini bukan salah anda. Ada di antara mereka yang berpendidikan tinggi. Saya biasa tengok mereka ini ada kelulusan civil engineering. Ada yang ada kelulusan degree daripada pertanian. Ada yang pelbagai mereka punya kelulusan mereka. Namun tuan-tuan, kenapa perkara ini berlaku kepada mereka? Perkara ini berlaku kepada mereka adalah apabila orang-orang berpolitik, mereka apabila tibanya musim pilihan raya, mereka menjanjikan pelbagai perkara kepada orang muda. Dan di akhirnya apabila mereka mentadbir negara, mereka tidak mampu untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dengan pendapatan yang lumayan sebagaimana yang mereka janji kepada anak muda. Malah hari ini saudara, mengikut kepada laporan MEF, bukan sahaja nak tambah peluang pekerjaan, dan dijangkakan pada tahun ini kemungkinan 60,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Bukan saya cakap, MEF bagi tahu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam laporan berita bulan lepas. Jadi saudara semua, apakah yang akan terjadi kepada golongan muda ini? Saudara semua, apabila kita memerintah negara, pelbagai inisiatif kepada anak muda yang kita buat. Kita ada program di bawah MARI. Kita ada program di bawah My Future Job yang melahirkan 200,000 peluang pekerjaan kepada golongan-golongan muda dengan pendapatan yang lumayan. Hari ini sudah 100 hari mereka mentadbir negara.
Mereka tidak menyentuh soal My Future Job. Mereka tidak menyentuh soal-soal untuk membina kerjaya kepada orang muda, tetapi mereka sibuk dengan dendam politik semata-mata. Dan penuh dengan drama-drama dan pencitraan politik semata-mata, saudara semua. Saudara tengok hari ini mereka nak mempotretkan imej. Konon-kononnya nak nampakkan rakyat ini Anwar Ibrahim semata-mata, tetapi apa yang Anwar buat dalam tempoh masa 100 hari? Dengan meletak signboard sebesar-besarnya di seluruh Malaysia, dengan meletakkan Anwar Ibrahim Kerajaan Madani, tidak mampu untuk mengubah apa-apa. Rakyat, khususnya anak muda, masih tidak lagi ada peluang pekerjaan. Baru ni saya pergi ke SKMM Putrajaya. Saya ikut Highway Max. Masa saya pergi, saya nampak signboard sebesar-besarnya Kerajaan Madani, gambar Anwar. Masa saya balik pun nampak juga Kerajaan Madani. Saya nak tanya, berapa kos buat benda tu? Dan berapa banyak kerajaan bawa keluar peruntukan untuk pergi letak Kerajaan Madani muka Anwar Ibrahim? Dan apa manfaat kepada rakyat? Semasa kita mentadbir negara dahulu, signboard kita semuanya letak peluang pekerjaan My Future Job supaya rakyat boleh memohon pekerjaan dan dia tahu dekat mana nak mohon pekerjaan. Jadi ada manfaat kepada rakyat. Jadi saya nak tanya, dengan mereka meletakkan signboard Madani, rakyat dapat apa? Ini adalah satu pembaziran kepada wang rakyat, saudara-saudara semua. Yang mana wang tersebut boleh digunakan bagi tujuan untuk memberi bantuan program subsidi upah. Boleh memberi bantuan daripada sudut program upskilling, reskilling yang telah kita buat terdahulu, yang mana pekerja-pekerja ini mengambil program upskilling, reskilling untuk meningkatkan mereka punya skill dalam pekerjaan dan mendapat pendapatan yang lebih lumayan. Mungkin mereka bermula kerja sebagai operator. Apabila mereka ambil kos meningkatkan kemahiran mereka, mungkin mereka boleh jadi technician dan pendapatan mereka akan bertambah. Jadi saudara-saudara semua, apakah manfaat kepada anak muda yang ada sekarang ni? Anak muda nak masuk universiti. Ramai orang yang tanya saya, masuk universiti ni ada dapat apa-apa tak? Bantuan. Sebab mak ayah tak ada duit nak daftar kemasukan universiti dan sebagainya. Saya pun go through lah tengok. Pelajar universiti pun tersisih. Adik-adik kita yang masih belajar mengharapkan adalah bantuan untuk beli buku, voucher buku dan sebagainya. Namun saudara-saudara semua, malangnya kita tidak lihat bantuan-bantuan ini kepada pelajar-pelajar universiti. Malah apabila mereka menjanjikan untuk menghapuskan hauku dan sebagainya, tapi apabila mereka memerintah, mereka tidak menghapuskan pun akta universiti yang mereka janji dulu nak hapuskan. Jadi saudara-saudara semua, adik-adik saya yang ada kat dalam ni, anak-anak muda yang ada kat dalam ni, saudara tengok betapa rosaknya keadaan negara kita apabila kita lantik orang yang 24 jam nak politik, mentadbir negara, dan akhirnya mereka tidak fokus kepada apakah masalah kita. Anak muda hari ini sangat tersisih, seperti anak yang ditirikan oleh kerajaan itu sendiri. Saudara, saya nak bagi tahu, anak-anak muda hari ini merintih, tuan-tuan. Belajar tinggi-tinggi tapi kena buat GrabFood. Saya minta maaf, saya faham. Orang yang buat GrabFood ini sangat penat, tuan-tuan. Tambah-tambah pula di bulan Ramadan, mereka kena menempuh hujan, panas dan sebagainya. Tapi bila kita tanya mereka yang buat GrabFood ni, apa latar belakang pendidikan mereka, ada yang ada master, ada yang ada degree dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, saudara, anak-anak muda. Jangan kamu mempercayai lagi
golongan-golongan seperti mereka yang di dalam Pakatan Harapan ini, yang sudah tentulah sebuah parti yang hanya tahu membohong dan menipu serta memfitnah, tetapi mereka tidak tahu untuk nak mentadbir dan menguruskan negara dengan baik. Habis-habis apabila mereka tidak tahu untuk menjawab soal ekonomi dan keperluan rakyat, maka mereka mengalihkan tumpuan rakyat. Oh, konon-kononnya ada hasutan perkauman. Oh, konon-kononnya ada hasutan untuk benci agama dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tahu Pakatan Harapan ini makanan mereka hanyalah perkauman. Jadi tuan-tuan, orang-orang India, orang China sekarang ni tengah tanya. Dalam manifesto Pakatan Harapan mereka kata nak mengiktiraf UEC. Orang tengah tanya, bila mereka nak iktiraf UEC? Mereka tidak boleh mengiktiraf UEC, saudara. Sebab apa? Mereka memasukkan berkenaan dengan UEC ni adalah kerana nak menghasut kepada kebencian kaum. Konon-kononnya orang Melayu tidak mengiktiraf pendidikan bagi orang Cina dan sebagainya. Dan di akhirnya apabila mereka memerintah kerajaan, mereka bukan buat pun sebagaimana yang sepatutnya. Mereka tidak mengiktiraf UEC sebagaimana yang mereka janjikan. Sebab apa? Sebab makanan mereka adalah perkauman. Dan makanan mereka adalah kebencian keagamaan. Itu je mereka tahu. Jadi mereka tahu bahawa rakyat akan undi mereka kalau mereka menghasut kepada kebencian kaum. Jadi saya nak bagi tahu kepada sini orang Cina, orang India, orang Melayu, semua ini adalah rakyat Malaysia. Dan apa yang kita buat hari ini saudara semua menolak kepada Pakatan Harapan kerana bukan kerana mereka dimonopoli oleh orang bukan Melayu, tetapi mereka tidak tahu untuk mentadbir negara dengan sebaiknya. Okey saudara, ada kata kat sini, meroyanlah engkau sampai tua. Yang dia buat apa? Dia pun menyakitkan hati dia dengan menengok live saya sampai tua. Kesian kat dia. Hari-hari dia tengok live saya. Dia tak suka kat saya, lepas tu dia tengok live saya. Ui babi, Syafiq Alim ni, aku terbakar ni. Dia duk kata kat Bang Non ni. Syafiq ni dia duk kata kat Bang Non, aku ni tak suk Bang Non, tak boleh terima ni. Kena type mesej dia ni tak guna, menyalak sampai tua. Kesian kat dia. Jadi dia akan sentiasa melihat live saya sampailah tua, dalam keadaan yang dia sampai dia tua. Syafiq Alim dua kata dekat Bang Non ni. Sampai tua. Sampai tua dia sakit hati. Dia sakit jantung doa. Bila dia buka live saya nanti tua dia, Syafiq Alim. Kesian kat dia kan. Jadi kalau pun tak suk Bang Non tu dah tahu kata saya duk balon Bang Non, jangan duk masuk tahun ni lah. Bila masuk tahun ni insya-Allah lah akan kena. Kesian kat dia bah. Jadi China semua hidup ya. Jadi China sampai tua nanti dia buka live saya duk macam ni. Syafiq. Kesian anak papa. Jangan marah. Awak mereka malam ni mereka hangat dengan saya, mereka panas dengan saya. Siapa mereka panas ni? Janganlah panas kan. Cool je. Tak suka kat saya tak duduk dalam ni kan. Kesian nanti sikit jantung kan. Saya tahu anda pun tak suk Bang Non seumur hidup Jadi okey tuan-tuan. Minum air sikit. Buah api lagi Itulah jangan sesekali tasuk dengan pemimpin yang zalim. China nama mereka baru. Mereka barah. Betul Bin nak cakap apa lagi buah tambah cerai Itulah nama paling cerai. Sehari hari dah apa-apa. Tuan-tuan salam tuan-tuan dengar. Raja Petra semalam ada cerita. Dia ada cerita tentang 3 orang Perdana Menteri United Kingdom. Yang pertama dia cerita tentang Morris, yang kedua dia cerita tentang Liz Truss, yang ketiga yang dia cerita tentang Rishi Sunak. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu daripada sudut integritinya. Morris apabila dia berbohong kepada Parlimen, bila dia buat
parti, maka secara integritinya dia resign. Dia resign, saudara. Sebab ini adalah pemimpin luar negara, bukan Malaysia lah. And lepas tu Liz Truss, bila dalam tempoh masa tak sampai 100 hari, 45 hari, dia gagal dalam hajat dia. Dia gagal di dalam pengurusan ekonomi. Dia letak jawatan. Tapi di Malaysia gagal pun duk seronok lagi. Dah lah gagal, rakyat sengsara. Oh, jalan duk angkat tangan macam ni. Buat filem ni jalan. Rakyat sengsara ni, rakyat di bawah sengsara. Dia di atas, dengan dahsyatnya angkat tangan. Buat banner. Dia ingat rakyat suka kat dia. Tapi saudara, saya nak bagi tahu, di luar negara orang letak jawatan sebab gagal. Ini dah lah gagal. Boleh lagi berucap, kita parti yang derita, dibina atas kesengsaraan rakyat yang di bawah ini. Rakyat yang susah. Habis tu rakyat yang susah jadi apa lah ni? Adakah mereka yang susah ini dibela nasib mereka? Nak keluar KWSP pun susah. Tu pun jangan pergi merata, buka tingkap. Senyum seronok seorang-seorang. Buat lagu macam-macam. Tidak dapat menahan diri lah kan. Macam-macam lagu. Keluar gambar dia goyang-goyang macam tu kan. Tak dapat menahan diri. Duduk macam-macam buat. Konon-kononnya rakyat suka. Tapi sebenarnya rakyat benci. Tapi tak erti bahasa lagi. Tapi kalau kat United Kingdom, nak membandingkan Perdana Menteri kita macam dengan Perdana Menteri luar negara. Kalau nak bandingkan sekarang ini dengan UK, memang jauh sekali. Tuan-tuan, bukan kata dekat UK. Baru ni saya tengok video dekat Afrika. Ahli Parlimen Amaria kan Umoria. Dekat sana, tuan-tuan. Apabila berlakunya berkaitan dengan LGBT ini, mereka bawa ke dalam mahkamah dan mengharamkan LGBT. Sedangkan negara seperti Afrika itu bukan negara Islam. Majoriti di sana adalah Kristian. Tapi mereka boleh mengharamkan LGBT. Tapi kat Malaysia apa yang berlaku? Kita tidak ada ketegasan dalam melawan agenda LGBT ini. Malah ada yang buat video, yang transgender buat video, hai Bang Non, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu pun tidak dikenakan tindakan. Sedangkan terang-terang dia adalah transgender. Negara seperti Afrika pun tidak seperti Malaysia. Bukan kata Afrika, tuan-tuan. Negara seperti Burundi, Perdana Menteri di Burundi sendiri pun lebih hebat daripada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tuan-tuan boleh pergi research tentang negara Burundi dan juga negara satu lagi Kiribati. Tuan-tuan boleh pergi search. Perdana Menteri Burundi, nama dia adalah Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ini lebih baik 10 kali ganda berbanding dengan Perdana Menteri Malaysia. Evariste Ndayishimiye ini, saudara semua, kalau tuan-tuan boleh tengok sekarang ini dalam berita-berita di negara Burundi, dia bukan sahaja melawan rasuah dengan seadil-adilnya. Orang yang duduk dalam kerajaan sendiri pun dia melawan mereka ini. Dan selain daripada itu, dia prihatin kepada rakyat. Perdana Menteri yang bukan berkata-kata soal rakyat dan sebagainya, tetapi dia melihat kepada kebajikan rakyat. Kalau dahulunya Malaysia diletak setara dengan negara-negara serantau, tapi hari ini di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, Malaysia lebih teruk daripada negara seperti Burundi. Saya nak bagi tahu Presiden beliau, Evariste Ndayishimiye ini lebih baik 10 kali ganda berbanding dengan Perdana Menteri Malaysia. Evariste Ndayishimiye tidak menindas kebebasan, hak kebebasan bersuara rakyatnya. Evariste Ndayishimiye tidak menangkap rakyat yang mengkritiknya.
Evariste Natatie ini juga tidak melakukan amalan nepotisme. Malah Evariste Natatie tidak melantik anak dia sendiri ke dalam jawatan kerajaan. Dan Evariste Natatie ini tidak melantik rakan-rakan dalam parti politiknya ke dalam kerajaan. Walaupun namanya adalah Evariste Natatie, bukan Anwar Ibrahim. Tak kenapa saudara duk buat muka gelak banyak sangat ni? Aduh. Kritik dengan fitnah berbeza. Saya mencadangkan kepada abang untuk pergi kaji tentang negara yang bernama Burundi. Ibu negara Burundi yang dahulunya namanya adalah Bujumbura. Tidak maju. Tetapi di bawah presidennya sekarang ini, Bujumbura menjadi ibu negara yang sangat digemari oleh orang ramai untuk hadir ke sana. Di bawah pemerintahan Evariste Natatie, ibu negara Burundi iaitu Bujumbura ini menjadi tarikan pelancong. Dan pelancong-pelancong datang untuk melawat negara Burundi. Bukan macam Malaysia, saudara semua. Pelancong dan pelabur tidak berminat untuk masuk ke Malaysia. Saya bukan membohong. Nama ibu negara dia adalah Bujumbura. Bukan saya nak spin, bukan saya nak tipu. Tak percaya pergi tengok sendiri. Dan nama Perdana Menterinya adalah Evariste Natatie. Bukan saya reka-reka, pergi tengok sendiri. 10 kali ganda lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Okey, saudara. Kat mana tu? Apa carilah. Uncle Syadang Syafiq buat live fitnah Anwar. Saya bukan fitnah. Saya tak fitnah, tapi saya kata betul. Pergilah tengok sendiri. Kenapa saudara tak mau search? Natatie silap. Evariste Natatie. Nama dia punya Perdana Menteri dia. Evariste Natatie. Kat Afrika Selatan. Betul. Tengok kenapa rakan-rakan kita yang ingin belajar, mereka boleh pergi search nama Perdana Menteri dia, Evariste Natatie. Mereka boleh pergi search ibu negara Bujumbura. Mereka boleh pergi search negara Burundi. Dan mereka boleh katakan mereka tahu berkenaan dengan negara tersebut. Kenapa orang-orang daripada Pakatan Harapan yang egonya tinggi, bila saya sebut dia kata saya hina Anwar. Kamu dah tengok ke belum apa yang saya sebut ni? Saya bagi tahu benda yang sebenar bila kita sebut tentang melawan rasuah. Tuan-tuan tengok indeks rasuah di negara Burundi dengan Malaysia. Burundi lebih baik daripada Perdana Menteri Malaysia sekarang ni. Itu kita membandingkan di antara Perdana Menteri. Tuan-tuan tak kenal dengan negara tersebut. Ini janganlah nak menghina negara orang. Okey tuan, Pak Arab tak layan. Ni benda yang betul, boleh teruskan saja ya. Tak puas hati pergi buat report. Syafiq Halim menyamakan negara Malaysia dengan Burundi. Ibu negaranya adalah Bujumbura, bukan Bujuburi. Bujumbura. Apa yang nak pandai-pandai? Ni kita main lah. Tuan Khairul Anwar Ramli. Dia ni lebih banyak pengetahuan tentang negara yang bernama Burundi. Okey tuan. Mereka marah kat saya, Bang Khairul. Mereka tak tahu. Pergi search nama negara tersebut. Pergi search ibu negara tersebut. Okey saudara semua. Okey rakan-rakan di Facebook, saya rasa cukuplah untuk malam ni. Dan penutupnya adalah tuan-tuan boleh search negara bernama Burundi. Ibu negara Bujumbura. Dan presidennya adalah Evariste Natatie. Adalah seorang yang terbaik sekarang ini. Pada pendapat saya, tidak ada siapa pun boleh
mengatakan bahawa saya fitnah, sedangkan bagi pendapat saya Everestin atau TA itu lebih baik daripada Presiden Malaysia sekarang ni. And Nati Kiye and Everestin Nati Kiye ada lebih baik daripada apa Malaysia sekarang ni. Okey tuan-tuan, setakat tu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan di YouTube dan juga di FB tuan-tuan, saya akan sambung untuk berbisi di TikTok saya. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum. Terima kasih kepada siapa yang share. Teruskan perkongsian. Semoga membawa manfaat kepada semua orang. Begitu juga lah rakan-rakan kita di Instagram. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum.